Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepada Allah Ta'ala supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu reaction tentang satu video yang tersebar di laman-laman maya, di YouTube, di WhatsApp dan sebagainya. Video itu menunjukkan bahawa seorang penceramah tersohor di negara kita iaitu Ustaz Azhar Idrus, dikatakan tidak mahir berbahasa Arab. Dalam video tersebut menunjukkan Ustaz Azhar Idrus sedang memberi kuliah dalam sebuah masjid. Kemudian bangun seorang yang berbangsa Arab, kemudian bertanya kepada Ustaz Azhar Idrus dalam bahasa Arab. Dan pada awal video tersebut menunjukkan bahawa ada seorang penterjemah yang menyampuk. Kemudian Ustaz Azhar Idrus memandang kepada penterjemah tersebut. Dan dari situ diviralkan bahawa Ustaz Azhar Idrus tidak mahir berbahasa Arab, terpaksa mendengar penterjemah. Tetapi saya lihat video tersebut diambil sepotong, tetapi di bahagian hujungnya tidak diambil. Jadi saya sertakan bahagian hujung-hujung video tersebut, supaya kita dapat mengetahui apakah benar Ustaz Azhar Idrus tidak mahir berbahasa Arab. Baik, kita telah mendengar perbualan antara Ustaz Azhar Idrus dengan orang yang berbangsa Arab tersebut. Dikatakan orang tersebut adalah seorang pensyarah bahasa Arab di sebuah universiti tempatan. Apa yang kita dapati dari perbualan tersebut, kita dapat lihat bahawa Ustaz Azhar Idrus menjawab apa yang diperkatakan oleh orang tersebut. Tetapi Ustaz Azhar Idrus tidak menjawab secara panjang lebar, kerana kita tahu sikap Ustaz Azhar Idrus begitu tawaduk. Dia tidak menjawab apa yang, tidak berkata apa yang tidak disoal dalam video tersebut. Dan kita lihat beliau menjawab soalan tersebut begitu sempoi atau bersahaja. Dan dari sini kita jelas ketahui bahawa Ustaz Idrus memang mahir berbahasa Arab. Bahkan mahir membaca kitab-kitab Arab yang tidak berbaris. Kemudian apabila kita semak sejarah Ustaz Azhar Idrus, walaupun pada awalnya beliau adalah seorang rockers, tetapi beliau belajar bahasa Arab, belajar kitab, bertalaki, bukan dalam masa yang singkat ataupun bukan sekejap-sekejap. Jadi kita tidak heran Ustaz Azhar Idrus digelar oleh setengah orang sebagai Tok Fiqh. Kerana apa sahaja soalan yang ditanyakan kepada beliau, beliau mampu menjawab. Dan disemak ataupun dicek oleh seorang pensyarah universiti, mengatakan apa yang Ustaz Azhar Idrus katakan itu benar belaka. Terdapat di dalam kitab-kitab muktabar. Baik. Kita lihat pula keperluan bahasa Arab ini dari berbagai sudut. Bagi seorang mujtahid, seperti imam-imam mazhab yang 4, berbahasa Arab adalah wajib.
bahkan wajib mengetahui segala disiplin ilmu bahasa Arab seperti nahwu, saraf, mantik, balaghah, bayan, ma'ani dan sebagainya. Ya. Dikatakan terdapat 15 jenis ilmu untuk seseorang itu melayakkan dirinya menjadi seorang mujtahid. Tanpa ilmu bahasa Arab, asasnya seseorang itu tidak layak untuk digelar mujtahid. Bahkan mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad sekalipun, dia tidak layak. Bahkan untuk menjadi ahli fatwa, seperti seorang mufti, contohnya, dia tidak layak jika dia tidak mahir berbahasa Arab. Bukan sahaja perlu mahir berbahasa Arab, tetapi segala disiplin ilmu dalam bahasa Arab itu wajib ia kuasai. Baik. Bagaimana pula dengan keadaan kita orang awam? Bukan bermaksud untuk kita menafikan kewajipan ataupun keperluan bahasa Arab bagi orang awam. Tetapi jikalau seseorang itu pada kehidupannya ataupun pada asalnya ia tidak belajar bahasa Arab. Contohnya orang Melayu, dia tidak belajar bahasa Arab daripada kecil. Tetapi apabila ia telah dewasa, ia sedar akan agama. Maka hanya memadai baginya untuk merujuk kepada kitab-kitab muktabar ataupun kitab-kitab ulama yang telah disusun untuk menyelesaikan apa juga masalah yang ia hadapi. Maka adalah dimaafkan jika ia tidak mahir bahasa Arab, kerana ia bukan untuk menjadi ahli fatwa, bukan ia untuk menjadi mujtahid. Kewajipan bagi kita seseorang Muslim ada 4. Seperti mana salah seorang guru saya. Yang pertama, belajar ilmu Islam. Yang kedua, mengamalkan Islam. Ketiga, menyebarkan Islam. Dan keempat, mempertahankan Islam. Jadi wajib ia belajar ilmu Islam. Belajar tauhid, fiqh dan tasawuf. Untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Tidak diwajibkan ataupun tidak menjadi fardu ain bagi dia untuk menjadi belajar manhaj fatwa ataupun manhaj istinbat hukum, kerana ia bukan untuk menjadi ahli fatwa, tetapi untuk beramal dengan ilmu Islam, beramal dengan ajaran Islam. Tetapi hendaklah diketahui, ia wajib terus merujuk kepada ulama yang muktabar. Wajib ia merujuk kepada kitab-kitab muktabar. Jadi hendaklah kita fahami bagaimana kedudukan bahasa Arab ini bagi mujtahid ataupun bagi ahli fatwa dan bagi orang awam seperti kita. Jangan kita jadikan satu fardu ain yang mesti untuk bagi orang awam. Mesti berbahasa Arab, mesti tahu bahasa Arab, baru boleh menjadi Islam ataupun baru sah Islamnya. Tidak. Kerana bagi setiap orang Islam itu ada kadar fardu ainnya. Bagi yang ingin menjadi mujtahid ataupun berhasrat ataupun berniat untuk menjadi mujtahid, wajib ia menguasai segala hal ehwal bahasa Arab. Tetapi kalau bagi orang awam, fardu ain baginya adalah merujuk kepada kitab-kitab ulama, fatwa-fatwa ulama yang telah sedia ada. Jadi kesimpulannya daripada video tadi tersebut yang saya paparkan tadi, Ustaz Al-Idrus bukanlah tidak mahir berbahasa Arab. Tidak. Itu adalah satu tomahan yang sangat berat daripada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada beliau. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.